keadaannya. Cuma saya ni sekarang ni saya terima tulisan 2-3 hari lalu daripada saudara Hassan dari Melaka. Sahabat saya saudara Hassan dari Melaka. Apa khabar orang Melaka? Melaka hujan ke? Saya pun tak tahulah saudara. Sebab dia kata dia saudara Hassan ni menzahirkan kekecewaannya. Lebih-lebih lagi terhadap warga UMNO. Saya nak bercakap tentang ahli UMNO sekarang saudara. Selalunya saya tidak mahu menyantuni parti-parti lain. Lebih baik kita bercakap hal ehwal rumah tangga kita saudara. Kerana menurut saudara Hassan, dia kata pemimpin tinggi macam dalam PKR. Walaupun ada masalah. Tapi ahli-ahlinya mempertahankan beliau. Begitu juga pemimpin-pemimpin tinggi, DAP, kalau ada masalah, ahlinya akan mempertahankan mereka. Tak pula desak untuk letak jawatan. PAS juga begitu keadaannya. Saudara, pemimpin tinggi bersatu, yang memang semua orang tahu ada masalah. Tapi ahli-ahlinya cover up. Tak desak pula untuk letak jawatan. Ramai lagi pemimpin-pemimpin utama dalam parti-parti politik yang ada masalah tidak didesak untuk meninggalkan parti ataupun meletak jawatan. Berbeza dengan UMNO. Bila UMNO ni, bila pemimpinnya barulah ada dakwaan sikit. Dah berebut-rebut suruh letak jawatan. Yang saya marah masih ada lagi kedengaran di kalangan ahli-ahli parti yang minta kerana kekalahan UMNO Barisan Nasional ini disebabkan oleh presidennya. Saya dah kata berkali-kali, bukan seorang saja. Sebab banyak puncanya. Saudara, jadi sudah menjadi tanggungjawab kita harus mencari jalan untuk membersihkan. Hari ini saya mendengar. Tiba-tiba ada pula panggilan. Katanya lah, kabarannya mengatakan bahawa Tan Sri Anwar Musa telah pun mahu mengadakan pertemuan dengan 123 ketua-ketua UMNO cawangan dalam bahagian Ketereh. Saudara, bila kita menari dan kita mendongak ke langit, akhirnya langkah kita sumbang. Tapi jangan salahkan bumi. Salahkan diri sendiri. Apa hak Tan Sri Anwar Musa nak panggil ahli-ahli UMNO bertemu dengan beliau? Dan apa pula perlunya ketua-ketua cawangan ini berjumpa dengan Tan Sri Anwar? Dia bukan lagi jadi ahli UMNO. Dia bukan lagi ahli UMNO. Malahan katanya dah pula menunjukkan Muafakat Nasional. Semua orang tahu parti Muafakat Nasional ini diwujudkan di saat kita menandatangani piagam Muafakat Nasional dengan PAS dulu. Dalam diam-diam 5 hari lepas itu Tan Sri Anwar dah menubuhkan satu gagasan kononnya NGO Muafakat Nasional telah pun terdaftar. Kena fahamlah bahawa ada hasratnya ke arah itu. Matlamat jadi presiden agaknya saudara. Dalam keadaan begitu sekarang ni, dia tak ada hak untuk mencampuri sebarang urusan UMNO sama ada Wak Imah di peringkat cawangan. Jadi kepada ketua-ketua cawangan perlu faham. Memanglah kita kadang-kadang kita sayang dengan seorang itu. Bolehlah nak jumpa, tak ada masalah. Tetapi kalau nak bercakap soal urusan parti, dia tak boleh bercakap lagi dah. Tidak ada keperluan. Sebab dia dah dipecat sebagai ahli UMNO. Tak ada, orang kata, tak ada justifikasi untuk dia nak bercakap, nak panggil orang, berjumpa dengan ketua-ketua cawangan UMNO. Tak perlu. Ataupun nak adakan roadshow. Tapi saya tahu, matlamatnya nak buat roadshow tu mungkin untuk NGO atau pertubuhan. Yang dia kata pertubuhan NGO. Tapi saya mengatakan itu adalah pertubuhan politik. Muafakat Nasional. Teruskanlah, tak ada masalah. Cuma ahli-ahli UMNO, buatlah pilihan anda. Apakah masih mahu menyantuni UMNO ataupun mahu berada dalam Muafakat Nasional. Tak ada masalah. UMNO Parti Perjuangan. UMNO Parti Perjuangan. Sebab itu apa yang berlaku di Sabah, bila ahli-ahli bersatu keluar, saya nak mengatakan bahawa Parti Bersatu Sabah akan padam. Kerana parti itu tak mempunyai akar tunjang. Ahli-ahlinya pun adalah di samping ahli-ahli biasa, terdapat juga pemimpinnya, kalangan mereka yang mengkhianati parti-parti politik. Mengkhianati parti UMNO, mengkhianati parti keadilan. Itulah yang berada sebagai pemimpinnya. Saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, bila dia nak mewujudkan parti Muafakat Nasional, buatlah, tak ada masalah. Akhirnya ke mana nak pergi? UMNO dia ada ahli. Sebab itu, kita akan mengalami musim pemilihan parti UMNO. Saya nak bagi tahu pada teman-teman. Inilah waktunya kita melakukan islah dalam kepimpinan yang saban malam saya katakan. Dulu sebelum pilihan raya saya menuntut agar Presiden Parti melakukan islah dalam menurunkan calon-calon, tidak mahu lagi pemimpin yang berkarat, pemimpin yang syarat dengan masalah,
tidak seharusnya diturunkan untuk bertanding. Alhamdulillah, Datuk Seri Zahid Hamidi menurunkan, bersetuju dengan pandangan kawan-kawan Majlis Tinggi, akhirnya 80 muka baru. Tapi bagaimanapun kita masih ditolak. Kita masih ditolak saya. Kenapa? Banyak sebab. Di saat kita dalam keadaan yang begitu kukuh selepas pilihan raya negeri Johor itu hari. Kalau kita buat pilihan raya, tak ada masalah rasanya. Tapi kita melewat-lewatkan dan membiarkan orang memelasah pimpinan kita. Malahan ahli-ahli UMNO sendiri pun turut mengiyakan segala apa yang dikata oleh orang pada parti kita. Akhirnya kita ditolak oleh rakyat. Dan atas kesedaran ini, saya merasakan bahawa sewajarnya kita kembali pada asas perjuangan. Kembali balik. Jadi ahli-ahli UMNO, kalau boleh, ubahlah pimpinan anda di peringkat akar umbi, di peringkat ketua cawangan, peringkat ketua bahagian. Dan paling penting, kalau ada orang nak menyertai UMNO ni, jangan ditahan-tahan lagi. Saya dapat laporan ramai. Anak-anak muda kita nak menyertai UMNO, tapi mereka disekat dulu. Dan sekarang ini harus berubah. Landscape politik UMNO harus berubah. Saya tidak bersetuju lagi untuk kita membiarkan suasana mengenepikan. Orang nak masuk menyertai parti kita, maka kita mengawal kerana takut bimbang kita akan dilawan. Kalau you kuat, you kukuh, you hebat, nak takut apa? Tapi ini yang berlaku, akhirnya rakyat menyampah, membenci dengan pimpinan daripada UMNO. Ini kena sedar diri. Dan peringkat ahli, peringkat akar umbi harus melakukan perubahan, melakukan islah dalam kepimpinan. Ini tidak boleh dilakukan oleh Datuk Seri Zahid dan juga Ahli Majlis Tinggi UMNO. Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Datuk Seri Muhammad Hassan dan pimpinan Majlis Tinggi, mereka cuma boleh mengikut apa yang dilaporkan oleh Biro Disiplin. Dan saya amat mengharapkan supaya Biro Disiplin kali ini menyediakan laporan. Ramai pemimpin-pemimpin kita yang mengkhianati parti saat kita menghadapi musim pilihan raya. Perlu mereka ini disingkirkan. Ahli akar umbi, lihat sendiri. Apabila saja Majlis Tinggi UMNO memutuskan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada ahli UMNO, tak ada siapa pun nak memberontak. Sama mengatakan betul tindakan itu. Dan terdapat lagi 5 nama yang perlu. Saya cakap terus terang, orang macam Syamuddin Tun Hussein On ini perlu diambil tindakan. Kerana di saat-saat negara dalam keadaan yang kucak-kacir, dia sudah membawa 10 orang ahli Parlimen UMNO untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Ini satu tindakan yang membelakangkan parti. Ini perlu diambil tindakan. Begitu juga dengan, kalau kita dengar ucapan Khairi Jamaluddin. Waktu dia bertanding, diberi oleh kesempatan oleh parti jadi calon. Dan dia membelasah pula parti. Dengan keadaan, dengan kata-kata bahawa parti kita dah rosak lah dan sebagainya. Okey, sekarang ni masa untuk perubahan, saudara. Sebab itu, saudara, saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Pah Merah. Wanita daripada Bangi. Kata Pah Merah, ini kenyataan agak menarik untuk kita fikirkan bersama. Dia kata Perikatan Nasional ada Tan Sri Muhyiddin yang merupakan Perdana Menteri kerajaan yang gagal. Tapi ramai tak suka dia sebab susahkan rakyat. Ada Azmin Ali yang dibenci kerana pengkhianatannya dan moralnya. Perikatan Nasional ada ramai kata-kata yang sah dibenci sebagai untuk memporak-perandakan politik negara. Dan dalam pada itu ada juga PAS dalam Perikatan Nasional. Pakatan Harapan juga tidak terkecuali. Dalam parti-parti mereka pun ada bermasalah. Ini sekarang ni, tapi setiap watak-watak ini dipertahankan. Berbeza dengan UMNO. Jadi yang standardnya orang ni mencipta naratif yang buruknya pada presiden. Bagai nak rak dikerjakan oleh mereka. Kerana presiden tidak mahu ambil tindakan, berdiam diri. Saya rasa sudah sampai masanya. Jangan kita lagi membiarkan. Dia kena bingkas bangun untuk mempertahankan. Paling tidak pun pertahankan diri anda. Saudara, jangan lupa saudara. Sebab saya tengok dengan kiriman daripada Pah Merah tadi. Cuba kita ingat, dia kata. UMNO Barisan Nasional ni. Tak ada siapa pun nak buat tetapan ataupun membantu untuk memberi pencerahan berhubung dengan kedudukan presidennya. Tak ada. Malahan yang banyaknya menukuk tambah. Mereka lebih selesa untuk mengulas tentang poster boy. Kononnya poster boy inilah bakal Perdana Menteri. Bahawa itulah ini, baik-baik semuanya. Jadi mana ada hujah di kalangan ahli-ahli parti yang mempertahankan presidennya? Tak ada.
Yang ada cerita poster boy nak jadi Perdana Menteri. Lain tak ada. Dan harapan mereka kalau orang tu dapat jawatan, nak jadi kekayaan. Dan UMNO dilihat, parti yang mari saya katakan dulu, seolah-olah kalangan tempat mereka untuk berladang, untuk mereka menimba kekayaan. Ini perlu dihentikan. Saya bersetuju dengan tulisan daripada Puan Merah. Sudah sampai masanya segala hasutan, kita ambil tindakanlah. Dan dibersihkan. Kali ini, sebab jangan lupa saudara, kita akan mengalami 6 pilihan raya kecil yang akan diadakan tidak berapa lama lagi. Apakah UMNO akan mengalami nasib yang sama juga? Apakah kita nak membiarkan lagi orang berterusan? Saya melihat kadang-kadang begini, sebagai ahli UMNO, saya kecewa dengan sikap ramai pemimpin kita ni yang masih lagi bertongkat dagu dengan pemimpin tertentu mengharapkan sesuatu. Saya dah bercakap, saya katakan rezeki itu tak pernah salah alamat. Rezeki itu datang daripada Allah SWT, bukan daripada pemimpin. Berhentilah daripada menadah tangan. Tak malu ke kita? Di mana maruah kita sebagai seorang insan yang diberi segala kemampuan untuk berusaha. Tidak mau berusaha, melainkan tunggu dekat pejabat ketua bahagian. Tunggu pejabat pemimpin tertentu. Minta projek, minta itu, minta ini. Dan ini dilihat oleh rakyat. Jadi saya harapkan supaya dalam pemilihan kali ini, kita singkirkan orang begitu. Tak perlu lagi dah. Cukup sampai di sini, perangai, sikap warga UMNO juga perlu berubah. Dan kita harus menangani peringkat cawangan. Sekarang musim banjir. Ahli-ahli UMNO di cawangan yang berhampiran dengan kawasan banjir, turun sama-sama bantu rakyat. Sebab UMNO itu parti perjuangan. Jangan kita letakkan parti perjuangan ini untuk memperjuangkan hal ehwal tembolok kita. Jadi akhirnya kita mudah dibeli. Mereka menjual segala keyakinan. Ketua-ketua cawangan misalnya. Di peringkat cawangan melantik mereka sebagai ketua cawangan. Tapi bila sampai musim pemilihan, mereka membeli. Atau mudah dibeli. Iaitu orang nak bertanding ini, ulu. 2-3 ringgit, okey. Artinya mereka menggadaikan keyakinan dan amanah ahli mereka. Begitu juga bila dah jadi jawatan kuasa bahagian. Bila datang musim pemilihan, nak ada pemilihan majlis tinggi, sampai sampul-sampul putih yang mengandungi wang ringgit dan sebagainya. Dan mereka menggadaikan amanah yang diberi oleh ahli di peringkat bahagian, di peringkat perwakilan. Cukup-cukup dah. Kalau lihat pemimpin Saudara Muhammad Fauzi, no DAP, no Anwar, masih nak mainkan isu ini. Kita dah ke depan dah, saudara. Kita dah sepatutnya terus mara ke depan. Ini minggu pertama. Kita harus menyantuni. Masih lagi nak cerita no DAP, no Anwar. Masih lagi slogan yang bukan-bukan. Bagi saya sekarang ni, negara sudah ditakbir. Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong telah pun melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Biarkan beliau berusaha. Kenapa lagi no DAP, no Anwar, no DAP, no Anwar? Apa benda ni? Sampai bila UMNO masih harus kaya dengan slogan itu dan ini? Saya bercakap terus terang, saudara Muhammad Karya, dia kata akar umbi naik fed up dengan presiden yang berlapang dada. Benar. Saya bersetuju. Asyik berlapang dada, cukup-cukup dah. Orang duk mengubai kita bagai nak gerak. Bukan dari luar, dari dalam. Ada tengok keadaan begini, ambil tindakan. Bagi saya melihat, kalau kita tidak sampai ke satu keberanian untuk membela parti kita, nak harapkan orang. Minta maaf lah. Dan sekarang ni, saudara lihat sendiri. Dalam parti bersatu pun mereka sudah berada dalam keberantakan yang bukan-bukan. Dan saya melihat, hari ini 10 bulan, 9 hari lagi. Hari ini 11 bulan, 11 bulan dia akan ada minggu satu lagi. Bila parlimen bersidang, sudah ada gerakan. Saya rasalah sebagai warga Cita Damai, kita tak harus mengizinkan suasana begitu. Saudara Zafar dia kata kenapa saya kata begitu? Tak baik, kerana yang sokong Zahid lah puak-puak yang hancing. Kenapa? Apa masalah? Saya bukan nak membela babi buta, tidak. Apa masalah sebenarnya? Apa yang dicoretkan adalah kesan daripada taburan fitnah yang dimulakan oleh Dr. Mahathir. Apabila kerana Datuk Zahid tak nak bawa ahli-ahli UMNO ini menyertai parti PBM. Tak mahu ahli-ahli parlimen yang diberi keyakinan oleh rakyat untuk menyeberang menyertai PBM. Itu saja, maka dipabur segala fitnah.
Dan terkikialah kawan nak menjawab. Ingatkan adalah teman sehati sejiwa yang mempertahankan. Tak ada pun. Malahan mereka menokok tambah. Jadi saya menanti dengan penuh harapan bulan Januari nanti. Semoga ada sinar yang akan menyatakan kebenaran. Saya yakin. Ya, saudara Sadam apa masalahnya. Saya rasa bukan rakyat ni. Kita bukan kata rakyat diperbodohkan. Tidak. Kenapa tidak kita tunggu sampai Januari? Apabila sampai waktunya, apabila diadakan mahkamah bersidang, kita dengarlah keputusan mahkamah. Keyakinan saya. Kalau itu berlaku, kalau mahkamah mendapati bila bersalah, maka dengan sendirinya dia sendiri akan meletak jawatan. Itu tak ada masalah bagi saya. Tetapi janganlah kita menjadi hakim dalam mahkamah masa, dalam mahkamah internet. Jangan. Jadi saya NC Noklaf dia kata kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Bersetuju saya jujurnya saya katakan bahawa saya mohonlah kali ini warga UMNO sedar dirilah. Kita telah pun ditumbangkan. Kehebatan UMNO yang selama 60 tahun itu sudah tak ada. Rakyat dah tolak. Kesannya kerana perbalahan sama kita. Kesannya kerana masing-masing nak jadi presiden parti. Merasakan kalau aku jadi presiden parti, aku jadi Perdana Menteri. Tak apalah sekarang ni Tan Sri Anwar Musa dah buka ada Muafakat Nasional. Jadilah presiden Muafakat Nasional. Mudah-mudahan Muafakat Nasional nanti boleh menang. Silakan, tak ada masalah. Boleh jadi Perdana Menteri. Kalau matlamat maknanya jadi Perdana Menteri. Dan UMNO akan terus. Jangan dinafikan bahawa kita mempunyai keahlian yang begitu ramai. Jangan dikecewakan warga di peringkat akar umbi. Saya amat mengharapkan pimpinan kali ini, terutama di peringkat bahagian, harus dicari orang baru. Kalau yang masih lagi setia, yang masih lagi berkhidmat, orang ini perlu dipertahankan. Tapi kalau sekadar mereka ini menggunakan jawatan untuk mendapat projek dan sebagainya, orang ini perlu disingkirkan. Saya nak bagi tahu juga, saya bersetuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam keadaan negara mengalami hutang lebih 1 triliun ini, maka banyak projek-projek ini akan ditangguhkan. Dan beliau tidak mahu melihat adanya lagi projek-projek runding terus. Teman-teman yang menjadi menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim berhati-hati. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menekankan beliau tidak akan teragak-agak menyingkirkan mereka yang melakukan laknat rakyat. Di saat kita mahu membela ataupun memastikan berjuang mengatasi derita rakyat, jangan ada pula pemimpin yang bersikap laknat rakyat. Mudah-mudahan negara kita akan maju ke hadapan dengan tingkat kita. Pertama-tama sekali sebagai warga UMNO, kita mesti berani untuk islah dalam kepimpinan kita. Kita lakukan satu kepimpinan yang baru. Mudah-mudahan parti kita akan terus menjadi parti. Walaupun mungkin kita akan ditolak, mungkin kita tak dapat menguasai sepenuhnya, tapi kita terus berperanan dari rakyat untuk rakyat. Ingat saudara, paling tidak masih ada parti umat Melayu untuk warga bangsa berlindung. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bekerja untuk besok saudara. Terima kasih.